Apa nak takut kalau dah mati, matilah. Ini mati masih lagi nak takutkan orang. Mengarut betul. Sehinggalah langkah Ayan terhenti bila dia tiba di tengah-tengah jambatan. Hai semua, salam kenal. Nama aku Laura, berasal dari sebuah kampung yang boleh kata agak terpencil juga, dikenali sebagai Kampung Inuk. Semestinya bukan nama kampung yang sebenar. Tergerak hati untuk berkongsi kisah di kupi-kupi seram tentang kampung kami ini. Lebih tepat lagi, tentang sebuah jambatan gantung tinggi yang merentasi sungai yang deras. Kisah jambatan gantung ni agak terkenal di kalangan penduduk sekitar, malah ini adalah satu kisah mitos dan legenda yang menjadi sebahagian daripada identiti kampung kami ini. Satu kisah yang diselubungi oleh banyak misteri dan tanda tanya. Jambatan gantung ini menghubungkan dua kawasan yang dipisahkan oleh aliran sungai yang sangat luas. Ia tergantung tinggi. Kepada mereka yang gayat, pasti lutut akan bergegar sebab takut sangat. Apa tidaknya air mengalir deras, ia akan terhuyung hayang. Penduduk kampung kami sudah biasa. Malah semasa aku bersekolah rendah dulu, jambatan gantung inilah yang kami selalu lalui untuk pergi dan pulang dari sekolah. Semasa aku bersekolah menengah pula, ada satu laluan kenderaan yang dibina bersebelahan dengan jambatan gantung. Tetapi laluan kenderaan ini jauh lebih rendah berbanding jambatan gantung. Mengikut cerita dari moyang aku semasa dia masih hidup dulu, jambatan gantung ini dibina sekitar awal tahun 1900 dulu. Semasa pembinaan kampung, ibarat ada sesuatu yang tidak mahu jambatan dibina. Tiap kali tiang dinaikkan, ia akan patah ataupun dihanyutkan oleh aliran sungai yang deras. Maka dengan itu, adat orang dulu-dulu, mereka perlu untuk memberikan persembahan kepada penjaga sungai. Bukan persembahan menari ataupun bernyanyi, tetapi persembahan dalam bentuk seorang gadis yang masih lagi dara. Gila bukan? Seorang gadis akan dipilih. Dia akan diberikan minum sesuatu yang membuatkan dia tertidur. Gadis itu kemudian akan dimasukkan ke dalam satu tempayan yang besar dan tempayan itu akan ditutup oleh papan kayu sebelum diikat dengan rapat. Tempayan itu kemudian diturunkan ke dasar sungai, betul-betul di tiang jambatan. Ini kononnya untuk meminta izin daripada penjaga sungai supaya jambatan gantung dapat disiapkan. Sekali dengar cerita macam zalim kan? Tapi kalau dengar penjelasan dari moyang aku sendiri, mengikut kepercayaan mereka, satu ritual persembahan ataupun pengorbanan ini boleh menyelamatkan orang yang lain. Apa tidaknya, kerap kali air sungai yang deras membuatkan ramai kanak-kanak dan wanita menjadi mangsa. Yalah, itu adat orang dulu-dulu. Agama pun belum masuk ke sini. Kebanyakannya masih lagi pagan ataupun tidak beragama. Sekarang ni tak adalah yang macam tu. Mereka percaya disebabkan ritual pengorbanan inilah jambatan gantung dapat disiapkan dan usianya hari ini mencecah lebih dari 100 tahun. Gila bukan? Itulah kisah legenda dan mitos. Logik orang zaman dulu-dulu. Walaupun ini satu kisah mitos dan legenda, apa yang aku akan ceritakan ini adalah kisah benar yang dialami sendiri oleh orang kampung. Antara pantang larang penduduk tempatan di sini ialah jangan melintasi jambatan kalau sudah pukul 12 malam. Kenapa? Sebab sekitar pukul 12 malam akan ada sesuatu yang keluar dan bermain di situ. Menurut penduduk tempatan, sesuatu ini adalah jelmaan gadis yang dikorbankan di dalam tempayan ratusan tahun dulu. Gadis ini akan berada sama ada di tengah-tengah jambatan, berdekatan dengan tiang ataupun di sekitar sungai. Kalau dia ada, akan kedengaran suara kecil dia bernyanyi ataupun ketawa. Jadi lazimnya untuk orang kampung, kalau sudah pukul 12 malam, tak ada yang berani melintasi jambatan. Sehinggalah ada satu hari itu, seorang pemuda kampung yang dikenali sebagai Ayan terlewat untuk pulang ke rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Walaupun rakan-rakannya mengajak dia tidur di rumah, Ayan degil dan berkata, apa nak takut? Kalau jumpa perempuan tu aku tendang dia jatuh ke dalam sungai. Habis cerita sebelum dia ketawa terbahak-bahak. Berbekalkan kedegilan ini, Ayan dengan berani merentasi jambatan gantung. Sambil mulut dia berkumat kamit berkata, apa nak takut kalau dah mati, matilah. Ini mati masih lagi nak takutkan orang. Mengarut betul. Sehinggalah langkah Ayan terhenti bila dia tiba di tengah-tengah jambatan. Dia dikejutkan dengan
kemunculan seorang gadis yang berdiri tegak. Keadaan waktu itu gelap, yang kelihatan hanyalah bayang-bayang. Wajah gadis ni ditutupi oleh rambut yang panjang. Dia tunduk ke bawah, hanya cahaya bulan menerangi sebahagian tangannya yang kelihatan hitam dengan kuku yang panjang. Ayan yang tadi temberang sekarang merasa takut. Dia kemudian mengambil satu langkah ke belakang. Apa yang menyeramkan, pada masa yang sama, kaki gadis ini juga mengambil satu langkah ke depan. Ayan menelan air liur sebelum mengangkat sebelah lagi kaki ke belakang. Begitu juga dengan gadis tadi yang mengambil satu lagi langkah ke depan seakan mengikut gerak-geri Ayan. Ayan kemudian menjerit. Dia berpatah balik dan berlari sekuat hati. Tapi menurut Ayan, walau macam mana pun dia berlari, hujung jambatan ibarat sangat jauh. Malah ia menjadi semakin jauh. Di sebalik kecemasan melarikan diri, dia sempat menoleh ke belakang. Apa yang menyeramkan, gadis tadi melangkah perlahan-lahan mendekati dia. Pelik bila dia sedang berlari tetapi gadis tadi hanya berjalan perlahan-lahan. Jarak di antara mereka semakin dekat dan dekat sehinggalah gadis tu betul-betul berada di belakang dia. Dia bersuara, "Mati," sebelum Ayan terjatuh dari jambatan ke bawah sungai dan pengsan. Mujurlah, Ayan terselamat. Keesokan paginya, dia ditemui di pinggir sungai tanpa sebarang kecederaan. Ayan kemudian menceritakan apa yang berlaku dan kisah ini tersebar di kalangan penduduk kampung. Sehinggalah hari ini aku ceritakan semula kepada korang. Walaupun begitu, penampakan gadis ini tidak semestinya menyeramkan. Ada ketika dia akan menjelma melihatkan wajahnya yang cantik jelita, kulitnya putih melepak, rambutnya hitam kemas, pipi dia kemerah-merahan. Dia akan muncul untuk membantu penduduk yang di dalam kesusahan. Contohnya, kalau ada kanak-kanak yang hanyut ataupun lemas di sekitar sungai, hilang selama beberapa hari. Bila ramai yang menyangka kanak-kanak ini telah meninggal, mereka ditemui selamat tanpa sebarang kecederaan di pinggir sungai. Kanak-kanak ini menceritakan mereka diselamatkan oleh seorang gadis yang menarik mereka ke pinggir sungai. Ada ketika penduduk kampung menceritakan sekitar waktu malam dia akan menjadi peneman gadis ataupun wanita tua yang bersendirian merentasi jambatan ini pada waktu malam. Gadis ini memastikan mereka melintasi jambatan dengan selamat sebelum hilang begitu sahaja. Menurut kisah, penduduk tempatan terpulang kepada niat seseorang yang melintasi jambatan tu. Kalau seseorang tu biadab, mulut celupar dan berniat jahat macam Ayan tadi, dia akan menjelma menjadi sebuah makhluk yang menakutkan. Kalau seseorang itu mempunyai niat yang baik, dia akan hadir memberikan bantuan. Mungkin korang tertanya-tanya kenapa aku boleh tahu dengan terperinci kisah jambatan ni. Sebab menurut moyang aku, yang dikorbankan di dalam tempayan tu adalah adik dia sendiri.